Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak? Baik, hari ini kita akan teruskan dengan PDPC kita bagi Fizik KSSM tingkatan 4, bab 6, cahaya dan optik. Jom. Standard kandungan 6.1, pembiasan cahaya. Manakala SP kita ialah di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama memerihakan fenomena pembiasan cahaya, menerangkan indeks biasan N, mengkonsepsikan hukum Snell, meneksperimen untuk menentukan indeks biasan N bagi blok kaca atau perspek, menerangkan dalam nyata dan dalam ketara, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Di akhir sekali, pelajar perlu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Bagi set induksi, fenomena yang berlaku ni sentiasa bersama-sama dalam kehidupan seharian kita. Contohnya ialah pensel kelihatan bengkok di dalam air. Ya, kenapa? Yang kedua, imej pensel kelihatan bengkok di dalam blok kaca. Apakah yang menyebabkan fenomena ini berlaku? Jadi kita akan jana idea dan pergi dengan lebih detail lagi berkenaan tajuk kita hari ini iaitu pembiasan cahaya. Baiklah, anak-anak kena faham apakah maksud pembiasan gelombang. Jadi pembiasan ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang apabila ia merambat dari satu medium ke medium yang berlainan ketumpatan. Apabila hal laju berubah, panjang gelombang juga turut berubah. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 232 bagi memahami lagi situasi ataupun konsep pembiasan cahaya. Anak-anak boleh tengok info bestari. Ketupatan optik tidak sama dengan ketupatan yang didefinisikan sebagai jisim per unit isi padu. Contohnya, ketupatan minyak. Ketupatan minyak lebih rendah daripada air menyebabkan minyak akan terapung di atas permukaan air. Tetapi ketupatan optik minyak pula lebih tinggi daripada ketupatan optik air. Itu kena fahamlah situasi apakah maksud ketupatan minyak dengan ketupatan optik. Untuk meningkatkan pemahaman, anak-anak boleh rujuk buku teks Rajah 6.3 iaitu pembiasan cahaya dari udara ke blok kaca di mana sudut tuju I lebih besar daripada sudut biasan R. Berdasarkan Rajah 6.3, sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketupatan optik rendah iaitu udara ke media yang berketupatan optik yang tinggi iaitu blok kaca. Hal ini kerana hal laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih kecil daripada sudut tuju I. Boleh faham kan? Next pula ialah Rajah 6.4 menunjukkan pembiasan cahaya dari blok kaca ke udara di mana sudut tuju I lebih kecil daripada sudut biasan R. Berdasarkan Rajah 6.4, sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketupatan optik tinggi iaitu blok kaca ke media yang berketupatan optik rendah iaitu udara. Hal ini kerana hal laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oleh itu, kadar indeks biasan sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut tuju I. Ini adalah perbezaan apabila sinar cahaya merambat dari medium yang berlainan ketumpatan. Harap anak-anak boleh fahamlah situasi ini. Baik, seterusnya kita tengok apakah indeks biasan.
Indeks biasa M menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vakuum ke suatu medium. Okey, diberi juga dalam bentuk formula. Indeks biasan N ialah nisbah laju cahaya di dalam vakuum, simbolnya C, per laju cahaya di dalam medium, simbolnya V. Ya, di mana nilai C ialah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Medium yang berbeza mempunyai indeks biasa yang berbeza ya. Anak-anak merujuk jadual 6.1, contohnya vakuum dan udara. Nilai indeks biasa ialah 1.00, minyak zaitun 1.46, Perspex 1.50, kaca crown 1.52, kaca flint 1.66, manakala intan mempunyai indeks biasan yang paling tinggi iaitu 2.42. Okey, boleh tengok juga file info di mana apabila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasa N akan bertambah. Nilai N ini sentiasa lebih atau sama dengan 1. Nilai N bergantung kepada panjang gelombang lambda cahaya yang digunakan. Perubahan suhu juga boleh mengubah nilai N sesuatu bahan. Okey, itu maksud indeks biasan. Seterusnya kita nak fahamkan konsep pembiasan cahaya ni boleh mentakik satu hukum yang dinamakan hukum pembiasan ataupun hukum Snell. Okey, anak-anak boleh rujuk rajah 6.5 iaitu perambatan sinar cahaya dari air ke dalam 3 media yang berlainan ketumpatan. Jadi kita kena tengok ketumpatan Perspex. Okey, indeks biasa dia ialah 1.50, lebih kecil daripada kaca flint iaitu 1.66 dan juga intan 2.42. Jadi kita nak melihat apakah yang berlaku kepada indeks biasan apabila air merambat dalam 3 medium yang berlainan ketumpatan ini. Okay, kita tengok yang pertama iaitu air ke Perspex. Okay, indeks biasan air ialah 1.33, Perspex 1.50. Jadi apabila air merambat ke Perspex, okay, sudut 7 akan mendekati garis normal, di mana sudut 7 ialah 50 darjah. Okey, lebih besar daripada sudut biasa iaitu 42.8 darjah. Apakah yang berlaku jika indeks biasa tu lebih tinggi? Okey, sekarang kita tengok air ke kaca flint. Jadi apabila air, sinar tuju air merambat ke kaca flint, okey, indeks biasa dia semakin kecil iaitu 37.9. Sebab indeks biasa bagi kaca flint lebih besar iaitu 1.66. Okey. Apabila ia merambat daripada air ke intan pula, di mana intan nilai indeks biasan dia lebih besar iaitu 2.42. Apakah berlaku kepada indeks biasan? Apakah yang berlaku kepada sinar biasan, sudut biasan? Okey. Masih lagi mendekati garis normal tapi sudut dia makin kecil iaitu 24.9 darjah. Jadi berdasarkan rajah 6.5 ini, nilai N1 C theta 1 adalah sama dengan N2 C theta 2 bagi 3 keadaan ini. Okey. Menurut hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat antara dua medium, yang pertama sinar tuju, sinar biasan dan garis normal berada pada satu titik dan berada pada sathah yang sama. Okey, mentakik satu hukum yang dinamakan hukum Snell, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Maka N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan N1? N1 ialah indeks biasan medium yang pertama. N2 ialah indeks biasan bagi medium kedua. Theta 1 ialah sudut tuju dalam medium 1. Dan theta 2 ialah sudut biasan dalam medium kedua. Okey. Ini menunjukkan perubahan keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum pembiasan ataupun hukum Snell. Baik, jadi perubahan pergerakan gelombang daripada medium 1 ke medium 2 ataupun medium yang kurang tumpat ke medium lebih tumpat mentakik satu hukum yang kita namakan hukum pembiasan ataupun hukum Snell. Anak-anak boleh lihat rajah 6.6, buku teks muka surat 233, bagaimana hukum pembiasan berlaku.
Okey. Apabila medium 1 ialah udara, N1 sama dengan 1 dan medium 2, N2 sama dengan N. Jadi N sama dengan sin I, sin bagi sudut 7, okey, medium 1 per sin R, sin bagi sudut biasan medium 2. I ialah sudut 7 dalam udara dan R ialah sudut biasan dalam medium 2. Okey. Jadi N sama dengan sin I per sin R ni adalah hukum Snell. Perhatikan rajah 6.7. Mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca? Okey. Jadi berlakunya pembengkokan sinar cahaya apabila udara bergerak ke medium yang lebih tumpat, iaitu kaca. Okey. Sudut biasan bergantung pada sudut 7 dan nilai indeks biasan blok kaca. Okey. Jadi kita akan dapat perubahan apabila medium yang kedua tu mempunyai ketumpatan yang berbeza dan nilai indeks biasan yang berbeza. Jadi menghasilkan sudut biasan yang berbeza. Ya anak-anak ya. Eksperimen 6.1 inference, sudut biasan bergantung pada sudut 7. Hipotesis, semakin bertambah sudut 7I, semakin bertambah sudut biasan R. Tujuan eksperimen ialah untuk menentukan indeks biasan bagi blok kaca. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah sudut 7I bergerak balas sudut biasan R, manakala pemboleh ubah dimalahkan ialah indeks biasan blok kaca. Okey, jadi anak-anak boleh cuba eksperimen ini di mak-mak sekolah. Jangan ambil gambar. Dia main jauh-jauh kan? Jangan main-main je. Mana ambil gambar kan? Anak-anak, topik seterusnya ialah dalam nyata dan dalam ketara. Okey, perhatikan rajah 6.9. Mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air? Okey, anak-anak boleh jana idea daripada gambar ini atau tidak? Okey, boleh ya. Okey, kenapa situasi ini terjadi? Okey, ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Apabila sinar cahaya dari ikan merambat dari air ke udara, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis norma. Jadi kesan pembiasan ini menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej ikan lebih dekat dengan permukaan air. Okey, seterusnya anak-anak boleh lihat situasi di bawah. Rajah 6.11 menunjukkan seorang jurulatih selam yang berada di tepi kolam melihat kedudukan penyelam lebih dekat dengan permukaan air. Kedudukan imej penyelam dari sudut pandangan jurulatih. Okey, anak-anak boleh lihat rajah 6.11 di mana jurulatih melihat imej penyelam lebih cetek. Okey. Manakala rajah 6.12 menunjukkan seorang penyelam yang berada di dasar kolam melihat jurulatihnya berada lebih jauh daripadanya. Okey. So, anak-anak boleh tengok rajah 6.12 di mana kedudukan imej jurulatih dari sudut pandangan penyelam pula. Okey. Di mana rajah 6.11 ialah daripada jurulatih medium kurang tumpat ke dalam medium yang lebih tumpat. Jadi, sinar cahaya membias mendekati garis normal. Jadi, kelihatan imej penyelam itu lebih dekat, lebih cetek. Lebih dekatlah daripada dalam sebenar. Manakala rajah 6.12 pula, okey, daripada penyelam ke jurulatih. Jadi, penyelam dalam air, medium yang lebih tumpat, ke udara, medium yang kurang tumpat. Jadi, sinar cahaya akan menjauhi garis norma. Sebab itulah penyelam melihat imej jurulatih lebih tinggi daripada asal dia. Ya. Seterusnya kita tengok hubungan di antara indeks biasan suatu berhanut sinar N dengan dalam nyata H besar dan dalam ketara H kecil. Diberi formula N sama dengan dalam nyata H besar per dalam ketara H kecil.
Okey, ada dua contoh di sini anak-anak boleh lihat. Okey, bagaimana penggunaan rumus bagi menghitung dalam nyata ataupun dalam ketara. Daripada contoh tadi, anak-anak boleh cuba jaya buat latihan formatis buku teks muka surat 241. Baiklah, eksperimen 6.2 ni adalah eksperimen untuk mengkaji dalam nyata dan dalam ketara. Inferans ialah kedudukan suatu imej dipengaruhi oleh kedudukan objek dan indeks biasan medium yang berlainan. Hipotesis semakin bertambah dalam nyata suatu objek, semakin bertambah dalam ketara. Tujuan menentukan indeks biasan air menggunakan kaedah tanpa paralaks. Pemboleh ubah manipulasi dalam nyata H besar, bergerak balas dalam ketara H kecil dan dimalahkan ialah indeks biasan air N. Baiklah, anak-anak boleh cuba eksperimen ini di makmal sekolah. Kita nak tugas seorang-seorang je.